Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya, ya Allah, dalam setiap niat-niat kami, dalam setiap ucapan perkataan kami, dan dalam setiap amalan tindak tanduk perbuatan kami, ya Allah, hanya semata-mata kerana Engkau jua, ya Allah, tidak ada yang lain, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur, alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, ya. Sabahal khair, sabahan nur. Ya, itu biasa, ya, bila kita ucap selain daripada ucapan salam, kita sama dengan sabahal khair, maknanya mudah-mudahan pagi ini penuh dengan kebaikan. Ya, kita pun jawab sabahan nur, mudah-mudahan pagi ini, ya, dipenuhi dengan cahaya, cahaya kasih sayang, cahaya ihsani, cahaya, ya, kasih Nabi, dan cahaya cinta ilahi, dan cahaya sesama umat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ya, di atas keprihatinan, terima kasih di atas kepedulian, ya, muslimin dan muslimat, ayahanda bonda, ya, terhadap program di pagi kita, bicara pagi, muhasabah diri. Disebut dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, ya, disebut dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Seorang laki-laki bertanya kepada seorang syekh, iaitu Abu Hazim. Ya, qala rajulun li Abi Hazim. Seorang laki-laki bertemu dengan seorang syekh, namanya ialah Abu Hazim. Ya. Apa kata laki-laki itu? Innaka mutasyaddidun. Minta maaf Tuan Syekh, saya lihat Tuan Syekh ni seorang yang mutasyaddid. Ya, mutasyaddid ni mana seorang yang agak keras, agak serius. Ya, mutasyaddid, seorang yang tegas dan agak serius. Faqala Abu Hazim. Apa jawab Abu Hazim? Wa ma li la atashaddadu wa qad tarassadani 14 aduwan. Ya. Betapa, dia kata, ya, betapa tidak aku ni kena bersikap serius, ya, kena bersikap tegas, kerana sesungguhnya aku berhadapan dengan 14 musuh. Ya, aku berhadapan dengan 14 ujian dan cubaan. Sebab itulah, ya, aku kena sepanjang masa dan waktu 24 jam dalam keadaan serius, dalam keadaan yang, ya, tegas. Kerana aku sentiasa berhadapan dengan 14 keadaan, berhadapan dengan 14 musuh, berhadapan dengan 14 cobaan dan ujian. Subhanallah. Ya. Amma arba'atun, adapun 4 cobaan, 4 ujian yang sentiasa saya berhadapan dengannya, yang membuatkan saya perlu tegas, perlu serius, ya, dalam hidup ini. Apa dia? Pertama ialah, kalau boleh dicatat, fasyaitanun yaftinuni. Yang pertama ialah syaitan yang sentiasa membuat fitnah. Ya, syaitan yang sentiasa membuat fitnah kepada diriku. Ya, macam-macam lah bisikan yang tidak baik,
ya, yang datang ke dalam hati kita daripada syaitan dan sebagainya. Ataupun mungkin ya syaitan ni ada dua. Ya, syayatinul ins wa syayatinul jin. Ini musuh kita. Ini halangan kita, ini cobaan kita kepada orang mukmin. Kita berhadapan dengan syaitan yang sentiasa cuba nak memfitnah kita. Sama ada syaitan syayatinul ins, ialah syaitan jenis manusia, ataupun syayatinul jins, syaitan yang berupa jin yang kita tak nampak. Dan syaitan, sebagaimana saya sebut sebelum-sebelum ini, syaitan apa mana syaitan? Syaitana, mana ba'uda. Memang syaitan ini tidak ada kerja lain melainkan kerja inilah untuk menjauhkan kita semua ni sejauh-jauhnya daripada Allah, menjauhkan kita daripada ya dekat dengan Allah, ya, menjauhkan kita daripada ajaran agama Allah dan sebagainya. Itu syaitan. Ini yang pertama yang disebut oleh Abu Hazim. Macam mana aku tak kena serius dalam hidup? Macam mana aku tidak kena tegas? Kan aku berhadapan dengan 14 musuh, berhadapan dengan 14 cobaan dan ujian. Pertama, iaitulah daripada syaitan. Sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia. Ya, dia buat fitnah kepada aku. Yang kedua, ya, musuh. Ya, yang kedua, musuh ataupun cobaan kepada aku yang membuatkan aku kena serius dalam hidup ni, tegas, apa dia? Wa mu'minun yahsuduni. Ya, kalau boleh ditulis. Yang kedua ialah orang beriman, tapi orang beriman yang hasad dengki terhadap aku. Allahu Akbar. Ini cobaan. Ini ujian kehidupan kita. Benarlah sebagaimana yang dikata oleh Abu Hazim. Ini yang membuatkan saya, ya, dalam kebanyakan masa saya kena serius dan tegas kerana saya berhadapan dengan orang mukmin, orang beriman, tapi orang mukmin yang hasad dengki. Ustaz sama-sama ustaz. Ya, orang meniaga sama-sama orang meniaga. Kan? Allahu Akbar. Apa lagi? Dia begitulah sama-sama. Ya, ataupun orang yang bukan dalam bidang kita, dia tak senang, hasad dengki kepada kita. Ya. Sama ada dia hasad tu dengan perbuatan dia hasad dengki tu dengan perkataan dia, atau apa-apa sajalah. Ini ujian, ini adalah musuh, halangan ataupun cobaan yang kita ya akan berhadapan dengan dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim. Tulis dah ya. Pertama, syaitan. Ya. Syaitan yang berusaha untuk membuat fitnah kepada kita. Yang kedua, orang beriman, orang mukmin yang hasad dengki kepada kita, hasad kepada kita, tak senang dengan kita. Ya. Dia tengok kita ni bengang ya dia. Bengkak ya hati tu tengok kita ni. Bila kita berjaya ke, bila kita ni ya sukses dalam kehidupan ke, dia tengok kita ni bengkak ya tak. Kalau bahasa orang muda-muda, bengkak ya. Berbulu mata yang tengok kita. Tak senang hati biasalah tu ya. Itu kehidupan yang itu cobaan kita, ujian kita. Yang ketiga, ya, musuh yang sentiasa yang kita berhadapan dengan dia, wa kafirun yaqtuluni. Ini yang ketiga. Tak ada siapa yang tolong tulis ya. Yang ketiga ialah musuh yang kita sedang berhadapan sekarang ini, khususnya kepada Syekh Abu Hazim, yang membuatkan dia menjadi seorang yang tegas dan serius dalam hidup. Apa dia? Iaitulah orang kafir yang sentiasa berusaha untuk menyerang kita. Ini kena sedar. Orang kafir yang sentiasa berusaha pagi, petang, siang dan malam, bagaimana mereka itu nak serang kita sebagai orang beriman. Dengan berbagai-bagai cara. Ya, antaranya lah ghazwatul fikr. Ya, orang bukan Islam ni, orang kafir, dia cuba nak menyerang orang Islam dengan panggil perangan pemikiran. Ya, itu salah satu bentuk ya peperangan. Ya, ghazwatul fikr.
Dan umpamanya dengan peralatan media elektronik sebagai ini salah satu cara teknik musuh-musuh orang kafir untuk nak melemahkan umat Islam. Dihantarkannya teknologi-teknologi yang pada asalnya kita tidak nafi teknologi itu ya ada kebaikan dia, ada pro dan ada kontra dia, kita tidak nafi. Tapi dalam masa yang sama banyak dia punya negatifnya, banyak dia punya ketidakbaikan. Ya, sekarang ni apa-apa maklumat semua di hujung jari kita. Ya, ikut nafsu, ikut selera, ikut kehendak kita, apa yang kita nak lihat dalam internet dan sebagainya. Tak ada siapa yang boleh menghalang kita. Ini musuh yang ketiga ialah orang kafir yang berusaha untuk menyerang kita. Sama ada serangan itu berlaku dengan secara tersembunyi ataupun dengan secara terang-terangan. Tapi yang kita lihat yang jelas pada hari ini ialah orang kafir menyerang umat Islam secara umumnya dengan cara tersembunyi, dengan cara yang strategi yang sangat licik untuk nak melemahkan umat Islam, untuk nak menjauhkan orang Islam daripada agama dia. Yang kalaupun orang kafir tak berjaya mengeluarkan orang Islam itu daripada agama Islam, paling-paling tidak pun hatinya sudah tidak dengan agama Islam. Betul tak ayah anda bunda? Ya, saya ulang sekali lagi. Orang kafir ini yang kalaupun mereka tak berjaya untuk nak mengeluarkan orang Islam daripada daerah Islam, daripada agama Islam itu, paling-paling tidak dia boleh jadikan orang Islam itu supaya hati mereka sudah tidak ada dengan Islam. Hanya nama saja pada Islam. Ya. Sebab itu Syekh Fahmi Zamzam sebut dalam kitabnya 40 hadis tanda akhir zaman, perisu akhir zaman, antaranya apa? Saya tak ingat matan hadis itu, tapi antara 40 hadis itu, antara salah satu daripada 40 hadis mengatakan bahawa di akhir zaman ini Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Ya, Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Nama Islam. Tapi bila lihat pada gaya kehidupan, tak menggambarkan dia tu sebenar-benar orang Muslim. Dengan tak solatnya barangkali, dengan tak menutup aurat dengan sempurnanya, dengan itu, na'udzubillah min zalik. Ya. Sekali lagi saya ulang. Ya. Musuh kita yang ketiga yang membuatkan Abu Hazim ni dilihat seorang yang agak serius, sangat orang yang tegas. Kenapa? Kerana kita sedang berhadapan dengan orang kafir, wa kafirun yaqtuluni. Orang kafir yang sentiasa cari jalan untuk nak memerangi orang Islam. Yang kalaupun mereka tak berjaya mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam, paling-paling tidak dia akan membuatkan orang Islam itu dalam hatinya tidak ada rasa dengan agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir, last but not least, yang terakhir, musuh yang kita sedang berhadapan sekarang ini. Ya, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan kebanyakan kita tidak menyedari musuh, halangan, cubaan yang yang berada di keliling-keliling kita hari. Apa dia? Wa munafiqun yubghiduni. Tak ada siapa yang tolong tulis ya. Yang keempat, iaitulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang berpura-pura. Ya. Idmarul kufur wa idharul iman. Itu orang munafik. Ya. Siapa orang munafik? Iaitulah dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, tetapi dia menzahirkan keislaman. Luau, kata orang Melaka, luau nampak Islam, tapi dalam tidak Islam. Ini orang munafik. Maka antara lain musuh kita ialah orang munafik yang mana dia tu tak suka dengan kita, benci. Ya, tak senang hati, benci, tak suka dengan kita orang beriman. Kita nak buat kebaikan, kita nak hidupkan majlis ilmu, kita nak buat majlis zikir, nak buat majlis selawat, ya, nak hidupkan benda kebaikan. Dia tak suka, dia benci. Na'udzubillah. Ya. Wa munafiqun yubghiduni.
Ya, kata Abu Hazim, musuh aku yang keempat iaitulah orang munafik yang benci dan tak suka kepada saya. Jadi itulah ya, untuk perkongsian pada pagi ini. Sebagaimana ya, yang dijawab oleh Abu Hazim ya, ketika ditanya oleh seorang laki-laki, "Wahai Tuan, kenapa Tuan ni nampak serius je? Ya, kenapa Tuan ni nampak kelihatan macam ya tegar sebagainya?" Sebab aku sebenarnya sedang berhadapan dengan 14 ujian, 14 musuh. Dan 4 musuh itu, daripada 14 tu apa dia? Pertama tadi, fasyaitanun yaftinu. Syaitan, sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia yang suka buat fitnah kepada kita. Cakap belakang-belakang, cerita pasal kita benda dia tak tahu tapi buat cerita. Ini fitnah. Ya. Syaitan jin ataupun syaitan manusia. Ya, yang buat fitnah kepada kita. Yang kedua, orang mukmin wa mu'minun yahsuduni. Orang mukmin, orang beriman, orang yang sembahyang, pergi masjid. Ya, boleh jadi dia jemaah sama-sama kita, sama-sama belajar. Tapi yahsuduni, dia dengki kepada kita, hasad kepada kita. Ya, ustaz sama-sama ustaz. Ya, pelajar sama-sama pelajar. Na'udzubillah. Yang ketiga, wa kafirun yaqtul. Orang kafir yang sentiasa 24 jam mereka cari jalan bagaimana untuk nak menyerang umat Islam, orang beriman, dengan apa cara sekalipun. Ya. Dan yang keempat, iaitulah orang munafik. Siapa dia munafik tadi? Idharul iman wa idmarul kufur. Ini orang munafik. Ya, munafik i'tiqad dia panggil. Munafik i'tiqadi. Dia menzahirkan keimanan, keislaman, tapi dia membunyikan kekufuran, kekafiran dalam hati dia. Ya, orang munafik yang sangat benci kepada kita. Wa ammal asyaratu faminha, dan ada pun 10 lagi. Yang tadi tu yang besar-besar lah tuan-tuan ya. Yang tadi tu yang besar-besar. Yang 10 ni, ini yang kecil-kecil sajalah. Ujian yang biasa. Tapi tetap ujian musuh. Apa dia? Al-ju' lapar. Ya, wal atash dahaga. Wal har panas. Wal bar sejuk. Wal ur kekurangan pakaian, perlindungan. Wal haram, ya, tua yang nyanyuk. Kita minta jauhlah. Ya. Kalau boleh jangan kita ni ya panjang umur sampai jadi nyanyuk tua, jangan. Ya. Kalau boleh biar kita mati dalam keadaan kita tidak nyanyuk, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ya, wal haram. Haram ni maknanya nyanyuk tua. Ya, tua dah nyanyuk sampai tak ingat dah diri kita. Ya, buang air merata-rata, waktu pun dah tak ingat dah, malam ke siang. Wal haram. Ini pun musuh, ini pun halangan. Kalau boleh kita elak. Ya, wal marad, sakit. Ini juga ujian. Ya. Kita bila-bila masa boleh berhadapan dengan sakit. Ya, yang kita tak duga, yang kita tak, sakit tu sama ada sakit yang sedia ada dalam diri kita, ataupun sakit yang kita tak jangka, apa lagi yang sakit akan mendatangi kita. Ini pun cubaan ujian yang kita kena bersedia. Kemudian wal faqr, kefakiran. Allah, boleh jadi sebahagian orang dengan PKP 2 ni, mungkin di segi wang simpanan pun dah agak tiris sekarang ini. Ya, bertahan sehingga sampai peringkat ya, wang simpanan pun dah agak tinggi. Ini cubaan fakir, ujian. Kemudian wal maut, kematian, sudah tentulah. Ya, ini ujian yang pasti kita akan hadapi. Sebab tu kita kena bersedia. Kita kena ready, get ready lah kata orang putih dah, get ready. Ya, sentiasa bersedia. Sebab mati tak tahu bila-bila. Ya, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah jadikan hidup dan mati itu untuk apa? Liyabluwakum, kerana Allah nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu orang yang baik amalan dia. Ya, menjadi hikmah yang sangat besar. Kita tidak tahu bila kita mati. Supaya apa?
supaya kita senantiasa get ready, sentiasa kita membuat persiapan. Dan kebanyakan kita ni minta maaf cakap, bila kita dah terdesak, bila dah sakit, bila kita dah jatuh bankrupt, apa semua, baru kita nak dekat dengan Allah. Mohon maaf saya cakap. Banyak orang kita macam tu, setengah je lah ya. Bila dah diuji dengan sakit, bila dah uji dengan rumah tangga yang dah porak-peranda, ya, isteri lari, anak lari, tinggallah ya, sebatang kara. Ya, tadi Masya Allah. Syukur Alhamdulillah Allah SWT masih mempersambungkan lagi. Ya. Ada orang begitu keadaannya, bila dah jatuh bankrupt, bila dah Tuhan uji dengan sakit yang berat, bila Allah Ta'ala uji dengan ya, kehidupan keluarga yang porak-peranda dan sebagainya, ketika itu baru nak cari Allah. Ya, ketika itu baru nak cari Allah. Ya. Sedangkan dalam hadis kursi kata apa? Ihfazillah yahfazkallah. Ihfazillah ya, fil raqa wasyiddah. Ingatlah kamu kepada Allah waktu kamu senang dan kamu susah. Jangan ingat Allah waktu susah ya. Banyak orang kita ni ingat Allah dekat dengan Tuhan bila susah. Bila dah senang, lupa Allah. Wirid tinggal, jemaah tinggal, mengaji tinggal dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan. Ya. Jangan buatkan Allah macam doktor. Ya. Jangan jadikan Allah macam umpama doktor. Bila kita sakit, baru kita jumpa doktor. Bila kita sihat, tak jumpa doktor. Tolong kutkan saya punya perkataan itu. Ini ilham daripada Allah. Jangan jadikan Allah seperti doktor. Bagaimana? Bila sakit, baru kita jumpa dia. Bila kita sihat, ya, kita dah tak ingat dah doktor. Jangan begitu. Sekali lagi saya ulang. Jangan jadikan Allah itu seumpama doktor. Ya. Dari segi apa? Bila kita sakit, bila kita ada masalah, baru kita jumpa doktor. Bila kita sihat, kita tak jumpa doktor. Macam tu ke kita dengan Allah? Ya. Begitukah kita dengan Allah? Ya. Bila kita dah sakit, bila dah kita dah porak-peranda, bila dah niaga kita dah bankrupt, baru nak jumpa Allah? Jangan. Ya. Ingatlah Allah waktu kamu senang, mudah-mudahan Allah ingat kepada kamu waktu kamu susah. Sekali lagi, ingatlah kepada Allah dalam keadaan kamu selesa sekarang ini, tak ada apa-apa, senang ini, mudah-mudahan Allah akan tolong. Allah ingat kepada kamu waktu kamu dalam kesusahan. Allah akan tolong, pasti Allah tolong, insya-Allah. Ya, wan-nar, dan yang ke-10 ialah api. Ya, api ni ada dua erti, ada sama ada api yang hissi, api yang betul-betul api yang membakar rumah kita, yang membakar kenderaan kita, ataupun api yang maknawi, api permusuhan, api kedengkian, api kebencian. Ya. Sebab itulah membuatkan Abu Hazim mengatakan, aku ni terpaksa serius dalam hidupku sebab ada 14 musuh. Lapar, dahaga, panas, sejuk, ya, kekurangan pakaian, nyanyuk, sakit, fakir, mati, dan yang ke-10 ialah api. Sama ada api yang hissi, api yang betul-betul api, ataupun api yang maknawi, api permusuhan, api perdengkian. Inilah. Wala atiquhunna. Tengok. Akhir sekali Abu Hazim kata apa? Aku tak mampu nak berhadapan dengan 14 musuh ini, illa bisilahin tam, melainkan dengan senjata yang sempurna, senjata yang canggih. Ya. Wala atiquhunna illa bisilahin tammin. Ya, kalau siapa yang pandai bahasa Arab, dia tahulah. Ya, saya tak terjemah pun dia faham. La ati, aku tak akan mampu berhadapan dengan 14 musuh ni, 14 ujian cubaan ni, kecuali aku nak berhadapan dengan 14 cubaan ni bisilahin tamin, dengan senjata yang canggih, senjata yang paling sempurna. Maka wala ajidu lahunna silahan afdal minat taqwa. Ini jawapannya. Maka aku tidak mendapati nak berhadapan dengan syaitan yang suka buat fitnah, dengan orang mukmin yang hasad dengki, orang kafir yang nak menyerang kita, orang munafik yang benci kepada kita, apalagi lapar, dahaga, panas, sejuk, kekurangan pakaian, nyanyuk, sakit, fakir, mati dan api tadi tu, aku tak boleh tak berhadapan dengan dia.
aku tak mendapati senjata yang paling kuat untuk nak berhadapan dengan ini. Yang lebih utama, minat taqwa, melainkan ialah senjatanya apa? Ialah senjata taqwa Allah. Itu dia. Melainkan apa? Ayah dan bunda muslimin dan muslimat, melainkan senjata ialah taqwa Allah, ialah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah, kuatkan hubungan kita dengan Allah, pengharapan kita yang tulus kepada Allah. Insya-Allah Allah akan jaga daripada 14 musuh ini. Insya-Allah Allah Taala jaga kita daripada 14 halangan dan cubaan ini. Bila mana kita benar-benar mengadakan hubungan yang kuat, pergantungan yang sepenuh hati kita hanya kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga kita dunia, di barzah, apatah lagi di hari akhirat yang kekal abadi. Kita tidak ada cara lain. Kita kena rujuk, istirja, kita kena kembali kepada Allah. Kalau Allah bersama kita, bila Allah tolong kita, insya-Allah siapa pun musuh, pasti insya-Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Allah Ta'ala akan jaga kita daripada 14 halangan, 14 musuh, sebagaimana yang salah saya sebutkan berulang-ulang kali tadi. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada pagi ini, yang saya ambil daripada kitab yang saya petik daripada kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya. Kitab Hilyatul Awliya, pakaian wali-wali. Hilyah ni pakaian para wali Allah. Wa Tabaqatul Asfiya, dan tingkatan-tingkatan orang yang sofi, orang yang jernih hati, bersih dengan Allah. Saya berkongsi apa yang saya baca dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan. Dan jangan lupa, esok hari ni second last. Tomorrow last day sebelum kita nak masuk 1 Rajab. Hari Sabtu ni ialah hari Sabtu ni merupakan apa dia? 1 Rajab. Rajab ialah bulan Allah. Dan insya-Allah pagi esok saya ada live. Ada live kuliah subuh yang dibawa khas oleh Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Shah Alam. Bukan Shah Alam, Shah Alam. Seksyen 13 Masjid Al-Ikhlas. InsyaAllah nanti saya kongsikan dia punya poster live pagi esok, kuliah subuh saya pagi Jumaat, yang bertajuk Rajab, bulan Allah, bulan Taubah. Jangan lupa untuk bersama-sama saya pagi esok, bulan Rajab, bulan Allah dan bulan Taubah, insya-Allah. Di samping juga esok kita ada kuliah duha khas yang dibawa oleh page Akademik Terapi Sakinah. Jangan lupa, tunggu janji kita pukul 9 pagi esok. Menerusi page, menerusi FB page Akademik Terapi Sakinah, yang kita bicara tentang khuluquna, kitab yang dikarang oleh guru mulia Saidil Habib Umar hafizahullah, yang bertajuk khuluquna, akhlak kita ataupun akhlak kami. Insya-Allah pagi esok kita ada dua program live, subuh dan duha, insya-Allah. Pakat-pakat kita doa, mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menonton dan yang mendoakan dan yang kongsi, dan tolong di-share dan tolong dikongsi-kongsikan, insya-Allah. Barakallahu fikum.